الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala sebagai Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengadakan segala-gala makhluk untuk memudahkan bagi kita sebagai manusia mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih hendak baik kepada kita. Dia mempanjangkan usia kita, umur kita, boleh sampai kita duduk di dalam bulan Ramadan, bulan ya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Dengan sebab Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, Tuhan perintah kepada kita sebagai umat Islam, umat yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kemudian, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siam hari dan berqiyam pada waktu malam, supaya kita sebagai hamba nawit terasa di dalam hati kita kata kita adalah makhluk ya Allah Ta'ala menjadikan bukan sia-sia, bahkan Tuhan jadikan untuk kita mengabdikan diri kita kepadanya. Itulah tujuan ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan kita daripada tak ada kepada ada, wahai umat Islam. Bulan Ramadan adalah satu bulan yang kita sebagai umat Islam hendak mentarbiyahkan, membentukkan diri kita sebagai orang yang nak pikulnya amanah ya Allah Subhanahu wa ta'ala kurnia dan retah di atas kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah firman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Maka katanya Abdullah bin Abbas sebagai turjumanil Quran, apabila kita dengar ya ayyuhalladzina amanu, kita sebagai orang yang beriman hendaklah kita perhati biar baik-baik, kerana Tuhan nak ayat kepada kita perkara yang penting, perkara yang jadi manfaat bagi diri kita dunia maupun di akhirat nanti. Tuhan ayat gapo kita, Tuhan panggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Sedangkan makhluk yang mulia daripada manusia ni banyak lagi, daripada kalangan malaikat, daripada makhluk-makhluk ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang jadi. Sedangkan kita sebagai manusia tak tahu. Akan tetapi Tuhan panggil kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Gapo Tuhan ayat kita? Kutiba alaikumus siyam, Allah Ta'ala fardu di atas kita, iaitu as-siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum,
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala fardu di atas umat-umat yang belum daripada kita, iaitu belum daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun, supaya kita itu harap diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala ni nak kita duduk di dalam ketakwaan. Ketakwaan katanya para ulama, yakni kita junjungnya reta hak Tuhan, dan kita sekat diri kita daripada tegahe Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tujuan ya Allah Subhanahu wa taala fardunya puasa kepada kita, supaya kita ni meninggalkan perkara yang halal bagi diri kita, supaya nak kita pakai umur 11 bulan lagi tinggalnya perkara yang Allah Subhanahu wa taala tegah kita daripada perkara yang haram. Kita sanggup nak tinggalnya makan, minum, isteri, hawa nafsu yang halal kerana Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Dan kita sanggup nak tinggalnya makan dan minum, sedangkan perkara itu berhajat bagi diri kita sebagai manusia. Tetapi kita sanggup nak tinggal perkara tu depan manusia, belakang manusia, depan orang, belakang orang, semua kita tawak kerja. Itu nak ayat kata tujuan yang kita duduk makam yang tinggi sekali, iaitu makamul ihsan. Apa makamul ihsan? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Arba'in, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kita beribadat kepada Allah Jalla wa Ala seolah kita nampak Tuhan, sedangkan kita tak nampak Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia ni tidak ada siapa pun boleh nampak Allah taala dengan mata kepala, kerana Tuhan tulis di mata kita ni kataba ala ainainil fana. Allah taala tulis di mata kita yang binasa. Tetapi pada hari akhirat esok, Nabi SAW janji kata kita akan boleh tengok Allah Subhanahu wa taala. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr. Kita akan boleh tengok Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Seolah kata maqamul ihsan, kita wa amal seolah kata Tuhan, kita nampak Tuhan. Seolah gitu. Fa in lam takun tarah, kalau kita tak nampak Allah, Allah yang menampakkan kita. Maka maqamul ihsan bila muzahir di atas perbuatan orang yang mukallaf, orang yang beriman, orang yang sebagai hamba Allah, dalam bulan puasa ni kita nampak dengan cara jelas. Kerana dia tak buat kerja perkara yang memunahkan diri dia daripada as-siyam, belakang orang depan orang dia tak buat kerja. Itu nak ayat kata kita ni masa kita duduk di dalam bulan Ramadan ini adalah kita ni setarah dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tak makan seumpama malaikat, tak minum sebagaimana para malaikat, tak mendekatkan hawa nafsu yang halal, itu adalah sifat malaikah. Dan kita duduk makam al-ihsan yang tinggi, yang semocok. Itu makna kata tujuan Tuhan hatanya bulan puasa ni mari kepada kita dan melanjutkan umur kita masuk di dalam bulan puasa ni, kerana nak kita terasa di dalam hati kata kita ni adalah hamba Allah. Tak boleh kita duduk di atas muka bumi ni nak duduk ikut dia kita, nak duduk suka hati kita. Tak. Manusia ada unai-unai ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Quranul Karim. Sebab tu Tuhan hatanya bulan puasa mari ni kerana kita puasa siang hari dan kita qiyam masa malam, kerana kita nak memuliakan, seolah kata nak memperayakan akan perlembagaan kita, iaitu Al-Quranul Karim. Sebagaimana Tuhan telah firman di dalam Al-Quran, Tuhan kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya iaitu Al-Quranul Karim. Bila ya Allah 30 hari ni, 30 malam ni bila? Inna anzalnahu fi lailatul qadr, iaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran daripadanya kepada Baitul Izzah yang ada di atas langit dunia ni pada malam Lailatul Qadr. Maka malam Lailatul Qadr Tuhan ganda pula akan ganjaran apabila seorang hamba yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari kemudian buat amal betul molek dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendak,
daripada cukupnya rukun, cukupnya syarat. Itu makna kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Quran ni sifat yang macam mana? Hudal linnas. Tuhan nak tunjukkan kita sebagai manusia tak tahu nak pergi kanan nak pergi kiri. Kita mari buat apa dunia ni? Banyak lagi di kalangan umat manusia yang tak tahu tujuan. Makna kata mari buat apa kepada ini dunia? Kita daripada jenis mana? Lepas tu duduk sini duduk nak buat apa? Lepas tu nak pergi kana? Tak tahu. Sebab tu apabila ia terlekat masalah, ia bunuh diri. Dia tak jalan nak keluar. Adapun umat Islam tak. Sebab apa? Sebab dia tahu tujuan Tuhan hatta mari. Kenapa? Kerana dia ada Al-Quranul Karim sebagai hudan linnas wa bayyinatin, dan keterangan. Yang kita dok serabut, dok gapo? Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinat. Tanya alim ulama kita apa isi kandungnya hak Tuhan hatta wahyu tu kepada kita. Pasti di atas orang yang ada ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul sebagai warasatul anbiya, wajib di atas dia menerangkan hukum agama kepada manusia. Itu makna wabayyinat. Wabayyinatin minal huda, daripada pertunjuk, wal furqan. Apa makna furqan? Furqan makna nak beza di antara cara hidup yang benar, cara hidup yang tak benar. Karena manusia kita ada dua jenis. Ada yang dapat hidayah, ada yang tak dapat hidayah. Orang yang dapat hidayah, dia duduk di atas muka bumi ni, ada tujuan dia, dan dia tahu kata harga dia tu setara mana. Orang yang tak dapat hidayah, dia tak tahu kata diri dia mari buat apa, dan dia tak ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia cari jalan hidup tak jumpa. Sebab itulah orang yang paling belakang daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, orang ni hidup dalam keadaan buta. Sebab tu Tuhan kata, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa dia paling daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak lari daripada ajaran Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kata gapokah ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan dengan cara ringkas nak umat Islam kita faham, iaitu cara kita nak pakai hidup. Kalau kita sebagai manusia nak lari daripada cara kita nak pakai hidup, adakah kita sebagai manusia yang berakal ini kita guna akal kena pada tempat? Tidak. Kita ni beli mutu umpamanya, kita kata cara kita nak guna yang lagu mana kita lepas ketah orang kata nak pakai lagu mana kita lepas tahu. Adakah kita nak guna mutu kita, kereta kita kena dengan cara? Kalau orang nak buat rumah umpamanya, kita kata nak buat masjid, nak buat gapo, dia kena ada prank dia. Alat kita nak buat, nak jalan lagu mana, nak bersih setara mana, batu setara mana, kapur setara mana, dia kena pergi dengan cara kita lepas tu ajaran tu daripada diri kita, tak mau. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan hidup di dalam keadaan lemah. Sebab tu apabila kerja kau tinggi tapi tinggal agama, duit kau tak ada lah kacak. Pangkat kau besar tinggal agama, hati tu kau tambah susah. Anak kau ramai tapi tinggal ajaran agama, sakit kepala kau teruk. Kenapa? Sebab tu janji raya kata fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dhanka ni makna kata rana. Ahli tafsir ayat kata hidup yang berpanasih. Hidup tidak ada kesenangan. Hidup yang tidak jumpa dengan keamanan. Kita nak hidup pada lagu tu. Pasti manusia tak ada seorang pun nak. Akan tetapi dengan sebab kita tak tahu, dengan sebab kita ni tak ada gunanya ilmu pengetahuan dengan apa ajaran hak Tuhan, sebab tu kewajipan di atas ahli ilmu daripada tok guru alim ulama dalam bulan puasa ni fursah, peluang bagi dia untuk nak menyampaikan ajaran Islam yang benar kepada umat masyarakat. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan Tuhan akan hipung dia, hisab dia di hari akhirat esok dalam keadaan dia itu buta. Lalu dia tanya Tuhan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Hei Tuhan ya Allah, hari itu kenal Tuhan molek. Duk dunia ni kalau royak ajaran Tuhan ya Allah mallahu bihi alim. Wasa panas pedih, wasa susah payah. Cuba kita tengok kok jalan kok mana, kok kedai tu kok kedai ni. Orang hak pakai ye tak bertutup aurat. Kecek Melayu daripada anak cucu kita, adik-beradik kita, saudara kita. Gamak ke orang asing tetapi kena orang kita. Hak apa?
Kerana dia bunuh daripada kata gapo ajaran Islam. Wasa susah nak kelubang wasa payah. Nak makan benda halal pun wasa payah. Nak gaul dengan sifat budi pekerti Islam pun wasa payah. Sebab apa? Sebab ia tak faham dengan cara sebenar. Gapokah ad-din? Gapokah ajaran Islam? Dia tak tahu. Sebab tu kewajipan di atas alim ulama kena menerangkan, kena surahkan, syarahkan kepada umat. Fursah, peluang di dalam ini bulan. Lalu ia tanya Tuhan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Sedangkan aku masa duduk dunia ni celak molek, tak ada duk buta. Kenapa Tuhan membangkitkan aku dari keadaan aku tak nampak gapo? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Makna kata hari tu munduk dunia mu tak mau nak pakai ajaran aku. Hari ni aku nak bangkit mung dalam keadaan mung tu buta keadaan, tak betul jalan nak pergi pada syurga tak kena. Sebab itulah fursah di dalam bulan Ramadan ini, jangan kita berasa kata puasa ni adalah adat istiadat rabuk. Bukan. Puasa adalah ibadat daripada ajaran al-Islam, daripada Allah Ta'ala, daripada Tuhan kita. Bukan makna kata kita puasa ni adat rabuk. Siapa boleh puasa? Setengah-setengah daripada orang Melayu maaf lah dah. Bila kita nak pakai gapo raya, nak tanya kata baca Quran banyak mana sari-sari, semaya lagu mana, puasa lagu mana, wi makan pada orang puasa lagu mana, dak gaduh dengan baju raya. Tak ada salah. Akan tetapi itu bukan tujuan. Apabila masuknya boleh puasa, tanya ada baju raya. La haula wala quwata illa billah. Sebab apa? Sebab hati dia faham kata puasa ni adalah adat rabuk. Siapa masuk perpeni. Bukanlah ibadah. Dak puasa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man shama ramadanan. Sesiapa yang puasa bulan Ramadan, imanan, kena beriman kepada Allah. Karena aku nak junjung kata Allah Taala sebab Tuhan suruh. Wahtisaba, dan kita itu harap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang tu nak dapat apa ya Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Taala apung dosa dia. Kita ni sepanjang 11 bulan ambil sana sampai ke sini, 11 bulan duduk dalam keadaan dosa. Sebagaimana ustaz kita kata tadi, manusia ni tak sunyi daripada salah dan silap. Tapi apabila masuknya Ramadan, tak tahu pula kata Ramadan kita nak duduk lagu mana. Tubik Ramadan, Tuhan tak apung bagi dia. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i tak kala dia syarahkan satu hadis, dia kata, orang yang masuk di dalam bulan Ramadan, Tuhan wi umur sampai sini. Betapa ramai lagi orang duduk di kalangan ahli kita, duduk di kubur, tak boleh nak mari ke dunia ni, duduk minta nak kelik pada masa ni. Tapi kita yang hidup, tak khabar kata kita duduk dalam masa keamasan. Lalu mana Imam Syafi'i kata, orang kalau masuk Ramadan tapi keluar tubik daripada Ramadan, Tuhan tak apung dia, orang lagu ni maaf lah, bahasa kasar sikit, celaka bagi hidup. Ni nak ayat kata gapo? Nak ayat kata kita kena puasa tadi tu puasa iman. Bukan puasa adat, rabuk, bukan. Puasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hadis lagi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Sah radhiyallahu anhu, Nabi SAW katakan bagi ganjaran orang puasa. Dia kata, inna fil jannati baban yusamma ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam syurga tu ada satu bilik, satu tangga, satu lapisan yang terkunci pintu tu nama Rayyan. Gapo pintu tu nama Rayyan ya Rasulullah? Yadkhulu minhu as-saimun. Masuk di dalam pintu tu puak-puak berpuasa. Maka kita sebagai umat Islam, terutama orang lelaki, orang perempuan di kampung ini pakat puasa, kita akan boleh masuk dalam pintu tu. Tapi syarat puasa kerana Allah, bukan mana kata kerana malu demo tu, malu tok guru ni, malu tok imam. Dak, puasa imanan wahtisabah, baru kita boleh masuk di dalam itu syurga. Apabila orang puasa tu masuk dalam pintu dalam syurga tu, ughliq, makna kata ditutup, tak masuk orang lain. Nak ayat kata gapo? Hak ni hak fisik, hak khusus, hak utama yang tidak tertanding dengan amalan yang Allah Subhanahu wa taala janji. Ini makna kata kita puasa. Bukan makna kita puasa ni rabuk gitu, rabuk gini, itu bukan. Dan satu lagi perkara yang kita nak beri di sini dengan cara ringkasnya, iaitu puasa hak sebenar ni, hakikat puasa hak sebenar ni, ajaran Islam kita royak lagu mana kepada kita?
Ni kita dengar ustaz kita kata tadi, jangan duk gurau, jangan duk kecek benda-benda yang pesen nak panah, siapa kena siapa tangan pergi mari. Tak bukanlah tu. Islam agama hak nak kepada kesejahteraan, ia hajar kita lagu mana. Nah, kita manusia bahasa dia ada hawa nafsu, ada darah yang panas, ada begitu ada gani, tapi kita orang beragama Islam, kita nak tak diri kita macam mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, laisa siyamu minal akli wal wasyurb. Bukannya siam itu daripada kita tahan diri kita daripada makan dan minum saja, tak. Wa innamas siyamu minal lagwi war rafath. Sesungguhnya puasa sebenar, hakikat sebenar puasa iaitu kita tahankan diri kita daripada perbuatan yang tak pakai kerja. Seumpama gurau benda hak pelak-pelak tadi dan kecek perkara-perkara yang tak molek. Kena tahankan lidah kita daripada kata ke orang, daripada duk mengupak ke orang, daripada duk cemar orang, daripada kecek orang punah hati. Jangan. Kalau kita buat kerja lagu tu, kita tahan diri kita daripada makan dan minum saja. Tetapi kita kena tahan. Kalau tak tahan, Tuhan akan iqab, azab kita di hari akhirat esok. Tapi ganjaran tak ada. Tak kita nak kedak diri kita. Sebab tu kita kena tahu kata as-siyam yang kita dok bawa, yang kita dok pikul ajaran Tuhan ini, ia nak gapo daripada kita. Itulah sedikit daripada pengingatan pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran pakar dalam hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memingkulkan akan ajaran Allah Subhanahu wa taala semasa Allah Subhanahu wa taala wi umur kepada kita, terutama di dalam bulan Ramadan ini, supaya kita dapat maqam at-taqwa. Karena takwa itu adalah sebaik-baik bekalan bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia balik jumpa dengan Tuhan, modal hak molek sekali, hak elok sekali, hak lebih sekali, tidak nak ada tandingnya dengan at-taqwa. Sebab itulah Allah Taala telah firman kata, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wahai umat Islam, umat yang beriman, hendaklah mu tu sediakan amalanmu supaya satu hari apabila mu jumpa dengan aku, sebaik-baik bekalan yang membawa jumpa dengan aku iaitu at-taqwa. Maka tujuan kita hidup di atas muka bumi ini, hendaklah kita hasilnya at-taqwa, supaya kita selamat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada balap takwa kita hidup dunia dan daripada azab seksa apabila kita kembali kelak kepada hari akhirat nanti. Itulah tujuan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sebagai umat Islam supaya kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka satu lagi, dalam bulan Ramadan ini adalah hendaklah kita mentarbiahkan diri kita supaya kita belanjanya harta benda kita yang sebagaimana kita mampu dan mungkin kita nak buat sekadar mana kita kuasa di jalan Allah. Terutamanya perkara yang kita duk berasa saya, perkara yang kita duk berasa kata tak lepas kita nak beri, kita wilah supaya kita dapat maqam al-bir. Al-bir ni kebaikan ini Tuhan kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak dapat maqam kebaikan seorang hamba daripada hamba aku ni malaikat dia belanjakan perkara yang dia saya. Kita wilah kerana kita ni tahu kata dalam bulan puasa ni kita kena buat amal jadi banyak. Lepas tu kita tak arah apa nak buat lagu mana? Kita copy amal orang. Copy lagu mana?
cara kita ambil amalan orang jadi amalan kita. Lagu mana? Iaitu ajaran kita suruh kita makan kepada orang yang berbuka puasa. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam hadis sahih, iaitu hadis Sunan Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi SAW dia kata, man fattara saiman, siapa dia makan kepada orang puasa. Pahlagu mana? Lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajri as-saimi syai'un. Makna kata kita makan kepada orang, nescaya amalan pahala yang dia puasa tu akan boleh kepada kita 100%. Ya boleh kita, hak kita suku, hak demo suku, maka jadi berlimpah ganda. Sebab itulah dia dalam bulan ni hak naknya falyatanafasil mutanafisun. Makna kita berlomba buat baik supaya kita dapat kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuannya Allah Subhanahu wa taala doa dan menerangkan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadis yang sebagaimana para warasatul anbiya royak dan baca dan surah dan syarah kepada kita. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam dapat ambil pengajaran dan sama-sama kita iaitu dapat berjaya hidup dunia maupun di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma irfa' 'anna al bala wal waba wal kurna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salah.